Amma ba'd. Sunniyah lillahi ta'ala. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah, terlebih dahulu marilah sama-sama kita mengikhlaskan niat di hati kita semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah taala hari ini kita akan sambung pada pembacaan soalan yang ke-34 daripada Aqidatul Muslimin. Maka kata pengarang rahimahullah, "Mad dalilu ala annahu yajuzu qiyam Ramadana bi akthar min 11 raka'ah." Qala ta'ala, al-jawab, qala ta'ala waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Surat Al-Hajj. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul laili matna matna. Rawahu al-Bukhari wa rawa Muslimun, as-salatu khairum mawdu'un faman syaa istaqalla wa man syaa istakthar. Baik. Kata pengarang rahimahullah, apakah dalil yang menunjukkan bahawasanya qiyam Ramadan juga difahami daripada qiyam Ramadan ini, di antara qiyam Ramadan ialah solat tarawih boleh dilakukan lebih daripada 11 rakaat. Maka jawapannya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Quran, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Mafhumnya, dan kamu lakukanlah kebaikan supaya kamu menjadi orang yang berjaya. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Nabi SAW juga telah bersabda, salatul laili mathna mathna fa idza khashiya ahadukumus subha falyutir bi rak'ah. Dipanjangkan hadis ini berbanding dengan matan, iaitu solat malam itu dilakukan 2 rakaat. Apabila ada di kalangan kamu yang bimbang telah masuk waktu subuh, maka lakukanlah solat witir. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Dan Rasulullah SAW juga telah bersabda, solat ialah suatu amalan yang paling baik. Maka barang siapa yang mahu, maka dia boleh menyedikitkannya, yakni menyedikitkan bilangan rakaatnya, dan barang siapa yang mahu, maka dia boleh memperbanyakkan bilangan rakaatnya. Diriwayatkan oleh Muslim. Dan dimaksudkan pada solat yang dimaksudkan di dalam hadis di atas ialah solat sunat atau solat nawafil, bukan solat fardu. Maka di sini kita kena faham beberapa perkara, beberapa masalah. Yang pertama ialah tentang bilangan rakaat tarawih di dalam mazhab Syafi'i. Okey, bilangan rakaat tarawih di dalam mazhab Syafi'i. Maka dalam mazhab Syafi'i, bilangan rakaat tarawih itu, dan juga mazhab jumhur, bahawasanya rakaat tarawih itu ialah berjumlah 20 rakaat. Okey, solat tarawih yang dinamakan sebagai tarawih ialah 20 rakaat. Okey, adapun apa yang kurang daripada 20 rakaat itu tidak dipanggil sebagai tarawih, tetapi ia panggil sebagai solat qiyam Ramadan. Maka mungkin kita, sebahagian daripada kita, dia tidak cakna tentang masalah ini, tetapi apabila kita nak buat solat tarawih, kita akan sebut as-salatu tarawih min qiyami syahri ramadana min qiyami syahri ramadana athabakumullah. Kita sebut solat tarawih min qiyami Ramadan. Maka faham di situ bahawasanya ada yang dinamakan sebagai qiyam Ramadan. Apakah dia qiyam Ramadan? Qiyam Ramadan ini ialah kita mendirikan mendirikan Ramadan. Lazimnya bila kita sebut qiyam ini ialah pada waktu malam, berlakunya pada waktu malam. Maka bila kita sebut qiyam Ramadan, maknanya mendirikan malam Ramadan dengan ibadah-ibadah. Maka disebut qiyam Ramadan itu bukan bermakna hanya semata-mata dengan solat. Qiyam Ramadan ni adalah apabila kita buat segala amalan taat pada malam bulan Ramadan, maka kita dipanggil sebagai orang yang menghidupkan malam bulan Ramadan. Tak kiralah kita buat solat tarawih ke, kita buat bacaan Al-Quran ke, kita buat zikir ke, kita buat salawat ke, buat tadarus ke, dan sebagainya. Itu semua adalah bentuk-bentuk qiyam Ramadan. Maka di dalam qiyam Ramadan itu ada satu amalan yang khas yang hanya ada pada bulan Ramadan, iaitu namanya solat sunat tarawih. Solat sunat tarawih, yang mana solat sunat tarawih ini pada zaman Nabi SAW dan zaman Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhah, solat sunat tarawih dilakukan secara sendiri-sendiri. Sehinggalah apabila zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah, maka solat tarawih itu dilakukan secara berjamaah.
Sehingga kan Sayyidina Umar berkata ni'matul bid'ati hadhi. Inilah di antara nikmat sebaik-baik bid'ah adalah ini. Maknanya menunjukkan bahawasanya Sayyidina Umar mengiktiraf kewujudan bid'ah yang hasanah. Kerana Sayyidina Umar menyatakan ni'matul bid'ah. Maka Sayyidina Umar guna kalimah bid'ah menunjukkan bahawasanya solat sunat tarawih yang dilakukan secara berjemaah dengan satu imam adalah perbuatan bid'ah yang tidak berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga pada zaman Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Maka solat sunat tarawih itu adalah 20 rakaat dan ke atas. 20 rakaat dan ke atas. Berbeza pandangan mazhab. Berbeza pandangan mazhab. Adapun qaul yang kuat tentang solat sunat tarawih ini ialah 20 rakaat. Adapun apa madu nazalik, apa yang di bawah yang kurang daripada 20 rakaat itu dinamakan sebagai solat sunat qiyam Ramadan. Maka apabila kita nak melakukan solat sunat tarawih dengan niat tarawih, hendaklah kita melakukannya 20 ke atas. Hendaklah kita melakukannya 20 ke atas. Adapun kalau kita memang dah niat dah nak kurang daripada 20 rakaat, nak buat 8 ke, nak buat 6 ke, nak buat 4 ke, nak buat 2 ke, tak ada masalah. Dan jangan pula kita merasa diri kita hebat apabila ada sahabat kita yang buat 4 balik rumah, buat 6 balik rumah, buat 10 balik rumah. Amalan itu terpulang. Kita kena mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana difaham daripada hadis baginda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang telah kita bacakan tadi, salatul laili mathna mathna. Disebut solat malam itu adalah 2 rakaat. Maka kalau kita nak buat 2 rakaat pun dikira sebagai qiyam Ramadan. Nak buat 4 rakaat pun dikira sebagai qiyam Ramadan. 6 rakaat juga dikira sebagai qiyam Ramadan. Adapun kalau nak buat tarawih, kena buat 20 rakaat. Yang mana 20 rakaat diniatkan tarawih itu adalah khusus pada bulan Ramadan. Adapun solat sunat malam, qiyamul lail, maka itu adalah boleh pada waktu selain daripada Ramadan. Dan di sini perlu juga kita jelaskan tentang perbezaan antara kalimah qiyamul lail dengan kalimah tahajud. Dengan kalimah tahajud. Apabila seseorang dia kata tentang qiyamul lail ataupun dia nak menghidupkan qiyamul lail, dia nak buat bangun malam, maka apa makna qiyamul lail? Qiyamul lail maksudnya dia mendirikan malam dengan amalan taat. Itu makna qiyamul lail. Itu makna qiyamul lail. Mendirikan malam dengan amalan taat. Apa-apa sahaja. Macam yang sekarang kita buat, kita berkuliah pada pukul 9.45 kita berkuliah, maka ini adalah qiyamul lail. Kita menghidupkan malam dengan amalan yang afdal, iaitu menuntut ilmu. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam satu hadis kepada Abu Dhar, ya Abu Dhar, la an taghdu wa fatata'allama ayatan minal Quran khairul laka min an tusalliya mi'ata raka'ah. Wa ya Abu Dhar, la an taghdu wa fatata'allama baban minal ilm khairul laka min an tusalliya alfa raka'ah. Disebut, wahai Abu Dhar, berpagi-pagi engkau, sama ada waktu pagi atau waktu selain pagi pun sama je lah. Cuma Nabi nak sebut tentang tentang bagaimana seseorang dia boleh memanfaatkan masa dia, sama ada pagi atau malam atau tengah hari atau bila-bila masa. Fatata'allama ayatan minal Quran khairul laka min an tusalliya mi'ata raka'ah. Lebih baik daripada engkau solat 100 rakaat solat sunat. Maka menuntut satu ayat Al-Quran dengan bertalaqi, dengan mengambil daripada guru syarahannya, itu dia mendapat pahala sama banyak dengan 100 rakaat solat sunat. Wala an taghdu wa fatata'allama baban minal ilm khairul laka min an tusalli alfa raka'ah. Dan kalaulah engkau berpagi dengan menuntut satu bab daripada ilmu, maka itu lebih afdal daripada solat sunat 1000 rakaah. Maka pada malam Ramadan, apabila kita dah tahu fadilatnya menuntut ilmu ini, maka faham kita bahawasanya pada bulan Ramadan satu amalan sunat
pahalanya menyamai fardu. Pahalanya menyamai fardu. Maka apabila kita buat sesuatu amalan pada bulan Ramadan, kita yang kena aturkan jadual kita dan diri kita sesuai dengan kemampuan kita. Kerana apa? Kerana kita tidak dipaksa untuk buat perkara-perkara yang sunat ini, melainkan kita mengejar fadilatnya sebagaimana yang telah kita belajar dalam kitab Ibn Jauzi rahimahullah, bahawasanya sebaik-baik amal itu, seafdal-afdal amalan ialah al-ilmu wal amal, al-jam'u bainal ilmi wal amal, iaitu kita berilmu dan kita beramal dengan ilmu kita. Maka boleh jadi pada malam Ramadan ada sebahagian orang yang tidak melakukan tarawih, tetapi dia melakukan perkara yang lebih lagi daripada tarawih, seperti dia menuntut ilmu yang fardu ain bagi diri dia, dan kemudiannya dia juga ada sebahagiannya mengajarkan ilmu fardu ain kepada orang yang memintanya untuk mengajarkan ilmu fardu ain. Maka perkara-perkara itu adalah lebih afdal, Namun jangan dilupakan bahawasanya solat sunat tarawih itu hanya ada pada bulan Ramadan. Maka ada pahala yang tertentu yang khas untuk solat sunat tarawih. Maka apabila kita menyebut tentang membangunkan malam, maka tidak semata-mata membangun malam itu dikira dengan melakukan solat sahaja. Tidak. Okey, tetapi bangun malam itu bukan makna dia tu melakukan tahajud, tidak. Bangun malam ni maksudnya dia membangunkan malam, qiyamul lail. Dia membangunkan malam, dia menghidupkan malamnya, bermula daripada maghrib itu sampailah dia tidur pada malam tu, itu dipanggil sebagai qiyamul lail dengan amalan taat. Akan tetapi berbeza dengan tahajud. Tahajud dia menuntut seseorang itu tidur terlebih dahulu. Tahajud dia dituntut. Tahajud itu sebahagian qiyamul lail. Tahajud itu sebahagian daripada bangun malam, membangunkan ataupun menghidupkan malam. Jadi kalau seorang tu dia dah tidur, dia tidur, kemudian pada waktu malam dia bangun. Dia bangun, maka dia bangun dengan untuk buat taat itu dia sedang bertahajud. Dia sedang bertahajud, dan jika dia melakukan solat sunat pada malam itu dengan niat solat sunat itu solat sunat tahajud, maka dia bertahajud, melakukan solat sunat tahajud. Maka tahajud itu menuntut untuk tidur terlebih dahulu. Adapun qiyamul lail tidak disyaratkan untuk tidur dahulu. Bahkan seseorang dia boleh menghidupkan malam dengan apa sahaja amalan taat pada waktu malam, sama ada di malam bulan Ramadan atau selain daripada Ramadan. Namun pada bulan Ramadan itu lebih afdal berbanding dengan malam-malam yang lain. Maka di sini tidak perlu lagi kita bertekak, berbalah tentang rakaat 8 ke 20 ke, kerana perbalahan seperti ini menjadikan kita orang yang tidak cerdik. Kerana apa? Kerana benda orang lama dah selesaikan lama, tapi kita duk balah 8, 20, 8, 20, 8, 20. Kena mazhab lain yang 30, 36 lagi dan sebagainya. Maka itu semua adalah perbalahan yang sia-sia. Kerana berbahas tentang perkara-perkara yang furu' itu adalah sia-sia. Namun kita ambil ilmu untuk kita beramal. Al-jam'u bainal ilmi wal amal. Maka kalau pada malam bulan Ramadan mungkin ada sebahagian hari yang kita letih bekerja pada siang hari, maka pada malam tu kita nak buat 4 sahaja solat sunatnya, maka kita niatkan solat sunat qiyam Ramadan. Ada pahalanya. Yang dinilai itu adalah daripada usahanya. Ada sebagian orang dia mampu untuk buat 20, dia buat 20 dalam masa sama, dia kena jaga hati dia daripada riak, dia kena jaga hati dia daripada ujub, kena jaga hati dia daripada merendah-rendahkan, mempelekehkan orang lain. Jadi sebagian orang dia beramal tapi dalam masa sama dia mempelekeh orang lah. Apalah kau ni solat 8 je, apalah kau ni solat 4 je. Kau tengok aku solat 20. Langsung tak ada pahala bagi dia. Meskipun dia berpenat-penatan dalam buat 20 rakaat. Dalam masa yang sama juga mungkin ada sebahagian orang yang dia riak mengharapkan pujian makhluk supaya dia dipuji untuk buat solat 20. Atau boleh jadi dia ujub. Dia takjub dengan diri dia. Oh, hebat aku. Sedangkan dia tahu bahawasanya yang membantu dia untuk melakukan taat pada malam bulan Ramadan adalah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dia. Bukan kerana diri dia hebat dia melakukan taat, tidak, tapi kerana Allah Taala yang mengkehendaki dia melakukan taat. Maka pada malam bulan Ramadan boleh kita lakukan. Dalilnya ialah firman Allah Taala, wa fa'alul khaira la'allakum tuflihun. Lakukanlah kebaikan. Maksudnya pada malam bulan Ramadan ni dalil yang umum dia kekal umum.
Seperti dalil umum ini, wa fa'alul khair. Apa sahaja amalan baik kita lakukan pada malam bulan Ramadan. Apa sahaja, sedekah ke apa ke, kita buat pada malam bulan Ramadan sesuai dengan kemampuan kita untuk kita lakukan pada bulan Ramadan. Dan difahami daripada hadis Nabi ini, yang pertama ialah solat sunat itu dilakukan secara 2-2-2-2-2. Okey. Dan ditutupi solat malam itu dengan solat sunat witir. Dengan solat sunat witir. Yang mana kita faham solat sunat witir itu adalah dilakukan secara ganjil, maka dilakukan solat sunat witir sebagai penutup bagi solat malam. Maka dilakukan 3 rakaat dengan 2 salam, atau berdasarkan kepada hadis Nabi ini, ada sebagian ulama yang kata dilakukan 1 rakaat witir itu sebagai penutup bagi solat sunat pada waktu malam. Dan dinukilkan juga hadis Nabi SAW, riwayat Muslim, bahawasanya solat itu adalah amalan yang paling baik. Maka barang siapa yang mahu, maka dia boleh menyedikitkan bilangan rakaatnya, dan barang siapa yang mahu, dia boleh memperbanyakkan bilangan rakaatnya. Ini yang difahami bahawasanya tiada paksaan daripada Nabi SAW, daripada syariat untuk seseorang dia stick, kena buat 20 juga. Tak buat 20, itu diri kita. Tanya diri kita. Kalau kita mampu, kita buat 20. Kalau kita tak mampu, kita teruskan dengan 2 atau 4 atau 6 atau 8, terpulang. Kerana tiada paksaan dalam amalan yang sunat. Buat lebih dapat lebih, buat kurang dapat kurang. Itu semua adalah berdasarkan kepada rahmat Allah Ta'ala. Maka pada bulan Ramadan kita faham bahawasanya pahala itu digandakan sebanyak-banyaknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Ta'ala dia boleh menggandakan apa sahaja pahala setiap orang mukmin selain daripada puasa, maka gandaannya adalah 10 sehingga 700. Sehingga 10 hingga 700. Maka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh jadi ada orang solat 2 rakaat sahaja, tetapi pahalanya adalah 7 kali 2, 1400. So umpama dia solat 1400 rakaat. Boleh jadi Allah Ta'ala yang menggandakannya. Boleh jadi ada orang solat 20, tapi dia dapat kali 10 je. 20 kali 10 jadi 200. Jadi penilaian Allah Ta'ala terhadap hamba-Nya itu bukannya benda yang kita boleh kasyaf, kita boleh inkishaf, kita boleh tahu, kita boleh membuka perkara tersebut, melainkan hanya Allah Ta'ala saja mengetahui berapa banyak pahala yang dia nak bagi pada hamba-Nya. Dan di sini juga peringatan tentang apabila kita tiba bulan Ramadan, maka ramai yang berlumba-lumba untuk mengerjakan amalan yang sunat. Okay? Ramai yang berlumba-lumba untuk mengerjakan amalan yang sunat. Maka perlu kita fahamkan bahawasanya amalan yang wajib itu berdasarkan kepada kaedah yang disebut oleh para ulama. Apa dia kaedah dia? Al-wajibu muqaddamu ala sunnah, ataupun muqaddamu ala nawafil. Perkara yang wajib itu adalah didahulukan berbanding dengan amalan sunat. Maka orang yang cerdik ialah orang yang memerhatikan diri dia. Kalau suatu ketika dahulu dia pernah meninggalkan banyak amalan yang fardu. Contohnya dalam bab salat. Dahulunya dia pernah tinggalkan amalan fardu. Salat fardu. Tak solat subuh, tak solat zuhur, tak solat asar. Dan dia tahu berapa jumlahnya secara ijmali. Kalau secara tafsili itu mungkin tak ingat. Kalau dah 10 tahun solat, 10 tahun tinggal solat, mungkin dia tak ingat kerana kadang-kadang dia buat, kadang-kadang dia tak buat. Boleh jadi. Maka pada saat ini dia kena jadi orang yang bijaksana. Apa orang yang bijaksana? Iaitu dia faham kaedah al-wajibu muqaddamu ala sunnah. Yang wajib itu didahulukan daripada yang sunat. Di sini maknanya ialah jangan kita berlagak pandai seperti sebahagian orang. Ada sebahagian orang bila dia tinggalkan amalan yang fardu dan dia tak nak qada, tetapi dia menyibukkan diri dia dengan amalan-amalan sunat.
Malam bulan Ramadan dia sibukkan diri dengan amalan sunat sedangkan dia ada banyak lagi hutang dengan Allah. Orang seperti ni umpama dia sibuk membayar sedekah, dia buat sedekah tetapi dia tidak membayar zakat. Dia buat sedekah, baik. Sedekah tu bukan tak baik, baik. Tapi bila cukup haul, tak bayar zakat. Tak bayar zakat. Umpama dia bantu anak orang lain kat luar sana, anak-anak orang susah, dia jumpa, bagi duit belanja, belikan baju sekolah. Tapi anak dia dekat rumah, dia biarkan. Maka orang ni adalah orang yang kurang bijaksana. Orang yang kurang bijaksana. Kerana apa? Kerana dia ditipu daya oleh syaitan. Kita jangan ingat syaitan ni, bila dia nak tipu daya manusia, dia hanya tipu daya dalam perkara maksiat. Maksiat yang jelas maksiat, maksudnya maksiat yang kita tahu tentang keburukannya seperti zina, judi, minum arak dan sebagainya. Malam bulan Ramadan kalau syaitan datang pada kita, suruh kita pergi kelab malam, minum arak bersama dengan wanita, dengan lagu dan sebagainya, tak nak kita buat. Maka syaitan dia tak guna kaedah itu semata-mata. Maka dia akan guna kaedah menipu daya kita dalam ketaatan. Dia suruh kita, syaitan suruh kita buat solat sunat tarawih 20 rakaat. Biar penat ke diri, ketar-ketar lutut buat amalan solat sunat tarawih. Rupa-rupanya banyak lagi solat subuh yang dia belum qada. Kalau beginilah keadaannya, maka hendaklah dia wajib buat solat qada terlebih dahulu. Tak usah dok mengada-ngada buat amalan sunat, dalam masa yang sama solat qada dia tak buat lagi. Kerana yang qada itu hutang dengan Allah. Diandaikan dia mati, maka yang ditanya adalah solat wajibnya. Solat yang mafrudahnya. Bukan solat sunat tarawih. Allah Ta'ala tak akan tanya. Allah Ta'ala memberi ganjaran, tetapi Allah Ta'ala tak akan mempersoalkan kenapa tak solat tarawih. Tak. Tapi solat fardu akan dipersoalkan di hari akhirat. Bagaimana seseorang dia meninggalkan yang wajib lalu dia menyibukkan diri dengan amalan sunat. Wal'iyadzubillah. Maka seseorang dia jangan, kerana perkara ni pernah jadi isu. Ada sebahagian orang dia kata, Allah Ta'ala maha mengasihani. Kami nak buat solat sunat seronok sebab malam bulan Ramadan, bila lagi nak buat solat tarawih. Yang solat fardu tak apalah, Allah Ta'ala mengasihani. Ini hujah orang-orang yang dia kurang bijaksana. Ya, kita faham Allah Ta'ala bersifat dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tapi dalam masa yang sama, kita juga tidak boleh take things for granted, kita panggil. Tak boleh take things for granted. Waktu kita hidup, yang kita dalam keadaan sempurna, khauf dengan rojak kena bersekali. Kena balance di antara takutkan Allah dan mengharap keampunan Allah. Kalau orang yang dah terlantar atas katil, doktor berkata ini 90% ni 3 hari mati ada ni. Yang tu waktu tu dia kena mengharapkan keampunan daripada Allah lebih, rojak yang lebih. Tapi kalau waktu dia sedang dalam keadaan sihat, ada kemampuan dan sebagainya, janganlah dia buat rojak. Jangan dia ni kita masuk dalam bab tasawuf, al-amnu min makrillah, al-amnu min makrillah wal qunutu min rahmatillah. Apa makna al-amnu min makrillah ni? Berasa aman daripada kemurkaan Allah, berasa aman daripada azab Allah. Tak apalah, aku tinggal amalan fardu, Allah Ta'ala akan maha mengampuni, Allah Ta'ala akan maha merahmati, insya-Allah Allah akan ampunkan. Memang betul, kenyataan yang betul, tetapi digunakan di luar konteks. Dia al-amnu min makrillah. Dia buat ayat macam tu, dan dia teruskan diri dia dengan apa yang telah kita sebutkan tadi. Sibuk dengan amal-amalan sunat dia. Padahal banyak hutang dia dengan Allah. Sebelum ni dia solat tidak qada dan sebagainya. Wal'iyadzubillah. Bagaimana mungkin seorang dia bermaksiat pada Allah, kemudian dia mengharapkan rahmat Allah dengan tanpa meninggalkan perkara tersebut. Kalau kita buat maksiat, kita tinggalkan maksiat itu dan kita mengharapkan ampunan Allah, kita taubat. Kemudian kalau kita terjebak lagi dalam maksiat tu, kita tinggalkan balik, kemudian kita taubat. Itu orang yang bijaksana, orang yang cerdik.
Dia tahu diri dia tak maksum, boleh jadi dia akan terjebak dalam maksiat meskipun dia telah mujahadah. Tapi dia akan mohon keampunan Allah. Tapi orang yang kurang bijaksana ialah orang yang membiarkan diri bermaksiat, tidak pernah untuk bertaubat kepada Allah. Kerana syarat nak bertaubat dalam masalah hutang dengan Allah, qada solat, qada puasa dan sebagainya, syaratnya kena buat. Barulah boleh mohon ampun pada Allah. Kerana apa? Kerana di antara syarat utama, rukun taubat yang utama ialah al-iqla'. Al-iqla' ni apa? Meninggalkan perbuatan maksiat tu. Kalau setakat di mulut astaghfirullah tapi maksiat dia buat lagi, tu bukan taubat. Itu istighfar sahaja tapi dia tak taubat. Maka kalau dalam kes ni dia meninggalkan apa? Dia meninggalkan keadaan diri dia yang malas untuk buat kewajipan kepada dia buat kewajipan dia, iaitu dia membayar hutang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana cara bayar hutang? Dengan cara dia buat qada. Qada solat dia. Maka perlu difahami. Sebab tu Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani menyebut dalam Fathul Bari syarah Sahih Muslim, menyebut satu perkataan. Dia kata apa? Qala ba'dul akabir. Telah berkata sebahagian ulama-ulama yang telah mencapai darjat yang tinggi, man syaghalahul fardu 'anil nafli fahuwa ma'dzur. Barang siapa yang dia menyibukkan diri dia dengan perkara-perkara yang fardu, yang wajib, seperti dia mengqadakkan solat dia yang ditinggalkan pada zaman dahulu, maka dia tinggalkan yang sunat. Dia buat yang fardu, dia tinggalkan yang sunat. Dia tak buat solat sunat tarawih dia. Fahuwa ma'dzur. Maka dia dimaafkan. Dimaafkan ni maknanya tidak ada apa-apa kesan pada diri dia, melainkan dia telah melakukan kebaikan dengan cara dia membuat taat yang dituntut oleh syarak, iaitu dia menunaikan kewajipan membayar hutang solat dia, qada. Kemudian Ibn Hajar kata apa lagi? Wa man syaghalahu naflu. Dan barang siapa yang dia menyibukkan diri dia dengan amalan sunat, anil fardhi, dia buat amalan sunat dan dia tak buat amalan fardu. Sibuk buat yang sunat, yang fardu tak buat. Fahuwa maghrur, maka dia telah ditipu daya. Ditipu daya oleh syaitan. Wal'iyadzubillah. Dia sangka diri dia buat taat tapi dia ditipu daya. Fardu ain belum habis, sibuk dia buat halaqah-halaqah baca Quran. Fardu ain belum habis lagi. Bukan kita kata baca Quran tu tak bagus, baca Quran tu sangat bagus. Tapi kalau fardu ain tidak selesai, amalannya masih banyak lagi lompang-lompang yang perlu ditambah baik, maka janganlah dia sibukkan diri dengan amalan yang sunat. Sebagai orang dia suka sibukkan diri dengan amalan sunat yang pelbagai, buat zikir lah, iyalah kita kata zikir tu baik, alhamdulillah. Buat sibuk nak ambil sanad tarikat sana, tarikat sini, buat tarikat sana, buat tarikat sini, bagus, itu semua bagus. Tak ada yang kata tak bagus. Tetapi bila dia mengabaikan kewajipan, buat majlis qasidah, buat majlis Maulidur Rasul, tetapi dalam masa sama yang kewajipan dia tak buat, ini masalah. Ini ada masalah pada diri dia. Kerana seorang yang bijaksana dia kena faham tentang aulawiyat, fiqhul aulawiyat, iaitu dia kena faham tentang apa yang lebih aula. Ada benda yang daruri, ada benda yang ada benda masuk dalam kategori daruriyat, ada benda masuk dalam kategori hajiyat, ada benda masuk dalam kategori tahsiniyah. Maka kalau orang yang bijaksana, dia akan tahu bagaimana nak kita kata mengutamakan ataupun dia prioritize, dia panggil. Kalau dalam ilmu pengurusan dia panggil prioritization. Bagaimana dia prioritize tentang keadaan diri dia. Apa yang perlu dia prioritize dulu. Kalau kita dalam kehidupan kita pun banyak benda yang kita prioritize. Kerana hukum-hukum hakam yang terlibat, maka kita prioritaskan diri kita. Maka dalam masalah amalan-amalan juga yang fardu itu kita prioritaskan, maka amalan yang sunat itu kita boleh buat, tetapi jangan kita abaikan yang amalan fardu tadi. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah, perlu kita fahami di sini juga ialah amalan yang fardu ini, kata Nabi SAW,
yang menukilkan hadis qudsi daripada Allah Subhanahu wa taala, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Yang mana Allah Taala berfirman dalam hadis qudsi sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, bahawasanya perkara yang Allah Taala paling redai daripada hamba-Nya, yang hamba-Nya lakukan, ialah ibadah yang difardukan ke atasnya. Maknanya Allah Ta'ala ni, bila hamba dia kerjakan amalan fardu dia, dia kerjakan amalan fardu yang telah Allah Ta'ala fardukan pada dia, di situlah Allah Ta'ala meredai dia. Kira kita faham, contoh lah bagi hak makhluk pun. Kalau bagi hak makhluk pun, contoh. Kalau kita dengan anak-anak kita, ada benda kita suruh anak kita tak buat, tapi dia buat benda lain. Dia buat benda lain. Benda lain dia buat tu bukan tak baik, baik. Tapi benda yang kita suruh ni dia tak buat. Tak buat. Dia buat benda yang kita tak suruh. Ataupun kita kata nak buat, buatlah. Tak buat, tak apalah. Tapi benda kita suruh memang kena buat, dia tak buat. Suruh pergi sekolah, tak nak pergi sekolah. Tapi dia cuci pinggan kat dapur. Lepas makan cuci pinggan. Pergi sekolah, tak nak pergi sekolah. Suruh belajar, tak nak belajar. Sampai sudah ponting sekolah. Itu sama hak hamba. Kalau hak Tuhan lagi lah. Hak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala suruh kita buat amalan yang fardu, pastikan kita selesaikan yang fardu. Barulah kita mencari pahala lebih part time dengan cara kita buat amalan yang sunnah. Kalau kita kerja dekat pejabat kerajaan, dulu saya pernah berbual dengan beberapa pekerja kerajaan lah, yang bekerja, yang mana mereka ni ada banyak masa terluang, dan mereka ni buat Grab. Waktu tu Grab tengah famous lah. Memang kalau buat Grab tu sebulan 5-6 ribu memang masuk lah dalam poket. Waktu tu Grab tengah famous awal-awal dulu. Maka dia orang ni kerja hakiki dia dekat kerajaan lah, 8 to 5 lah, pukul 8 sampai pukul 5 kan. Tapi dia ambil kesempatan di tengah-tengah kerja pejabat tu, kalau ada, dia buka juga Grab dia, kalau ada customer nak naik Grab, dia akan pergi hantar. Bayangkan kalau seorang majikan, dia tahu pekerja dia, kerja yang hakiki dia tak buat, tapi dia buat kerja part time dia. Bagaimana rasanya? Bagaimana hukumnya? Bagaimana keadaan tersebut? Adakah patut? Tidak patut. Sebagai orang yang cerdik, kita tahu benda tu tak patut. Maka begitulah lebih-lebih lagi hak kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita tidak menunaikan kewajipan kita yang fardu, kemudian kita buat perkara yang sunat, yang tidak masuk dalam kategori daruriyat. Maka di situ muslimin dan muslimat dirahmati Allah, itu adalah antara perkara penting apabila kita nak beramal. Kemudian yang kedua ialah tentang amalan ataupun kita punya kebiasaan di Malaysia ni, sewaktu bulan Ramadan dia akan buat apa yang disebut sebagai halaqah untuk tadabbur Quran. Di sini kena hati-hati. Okey, yang pertama ada halaqah tadarrus. Tadarrus ni maknanya belajar lah. Okey, bila kita nak tadarrus Al-Quran, kita pastikan ada seorang daripada kalangan kita itu yang dia itu bertalaqi Al-Quran. Maknanya dia bertalaqi itu maksudnya dia belajar lah. Dia belajar bagaimana makhraj hurufnya, dia belajar bagaimana tajwidnya. Dan kita jangan rasa malu bila kita nak belajar. Jadi dalam halaqah tadarrus, okay, ni kita cerita tadarrus dulu. Dalam halaqah tadarrus, bila kita buat halaqah tadarrus, okay, bila kita baca, kita kena rendahkan diri kita kerana kita nak belajar. Kita nak belajar. Kita bukan nak kejar khatam Quran tu. Ramai yang menjadi masalah dalam masalah ini. Yang menjadi masalah dalam masalah ini ialah mengejar khatam Quran. Masya Allah. Nampak tak? Dia dipernampakkan benda tu sebagai baik. Ya, memang baik. Tetapi pada hakikatnya untuk diri dia tak baik. Sebab apa? Sebab kejar khatam Quran tapi bacaan Quran tak betul.
Walaupun dia khatam Quran, tak dapat pahala. Tak dapat pahala. Dia sebelum kita kata, oh Allah Ta'ala yang menilai ibadah aku untuk dapat pahala atau tidak. Itu dalam masalah niat. Dalam masalah kita ni ikhlas ke, tak ikhlas ke dan sebagainya. Tapi ibadah kita tu at a first place dituntut untuk untuk buat dengan cara yang betul. Mana boleh kita solat lebih kurang je, tamak ninah tak ada, baca Fatihah tak betul, buat semua rukuk tak betul, sujud tak betul, kemudian habis semayang ada orang tegur. Tadi saya tengok awak solat ni banyak rukun-rukun yang awak salah ni, tak buat. Oh tak apa, Allah nilai saya, Allah yang nilai. Kenapa kau? Kau tak boleh menghukum aku. Ini perkataan orang jahil. Perkataan orang jahil yang jahilnya itu adalah jahil murakkab, bukan jahil basit. Jahil basit, oh ya ke, saya buat salah, boleh tolong ajarkan saya tak? Itu yang Nabi, dalam hadis Nabi, bila mana Nabi tegur, engkau belum semayang, pergi semayang balik. Sahabat tu pergi semayang balik. Habis, Nabi kata, engkau belum semayang, pergi semayang balik. Sampai kali ketiga, Nabi kata, engkau belum semayang lagi. Ya Rasulullah, aku dah semayang. Kalau tak betul lagi cara aku solat, ajarkan aku. Maka Rasulullah ajarkan solat padanya. Itu cara orang yang nak belajar. Sebagian orang dia tetap angkuh dengan diri dia. Waliyadzubillah, dia angkuh dengan diri dia. Dia angkuh. Bila ditegur, bila diberitahu apa yang betul, dia angkuh. Subhanallahil azim. Orang yang angkuh begini, dia sampai bila dia tak akan belajar, dan sampai bila dia tak akan dapat tahsin ibadah dia, sampai bila dia tak akan memperbaiki ibadah dia, dan sampai bila dia tak akan memperbaiki diri dia. Orang yang memperbaiki ibadah, dia akan memperbaiki diri dia. Kalau tak, sampai bila dia tak dapat memperbaiki diri dia. Bila ditegur, siapa engkau? Ini masalah. Jadi kalau dia buat halaqah tadarrus Al-Quran, ya betul, itu adalah sangat baik. Sangat baik. Tapi jangan diburu yang khatam tu. Jangan diburu yang khatam tu. Kalau yang halaqah 10 orang tadarrus Quran tu, 10-10 memang dah bacaannya itu diambil talaqi, betul tajwidnya, betul makhrajnya, tak apalah. Tak apalah, dia boleh baca sampai habis. Khatam Quran, kejar hari-hari. Kejar hari-hari. Saya pernah ada satu kes yang boleh menyebabkan seorang tergelak. Dia baca Quran tapi salah baca baris. Dia patutnya ya Bani Israel. Dia baca ya bini. Ya bini. Orang tengah tadarus ni, ya bini dia baca. Subhanallahil azim. Kemudian nak dikejarnya khatam. Sedangkan kita bacaan belum betul lagi, maka kita hendaklah tawaduk dengan diri kita. Kalau bacaan kita belum betul, kita belajar bagaimana nak baca Quran dengan betul. Sebelum kita baca Al-Quran dengan betul, kita kena belajar hukum dia, hukum tajwidnya, makhraj hurufnya, baru kita mula baca. Bukan waktu kita baca tu, salahnya banyak. Tidak. Dibaca Al-Quran itu dengan dibelajar dulu hukumnya. Bagaimana makhraj hurufnya. Lepas dah belajar, baru kita baca. Lepas kita baca, kalau ada salah, baru ditegur. Tapi kalau semua dalam halaqah tu, okey, semua dah belajar dah. Makhraj huruf, semua dah belajar tentang hukum tajwid. Alhamdulillah. Jadi dicek cara bacaannya, betul ataupun tidak. Itu lebih bermanfaat dan itu lebih berpahala berbanding dengan dikejar-kejar yang nak khatam Quran sehingga bacaan pun tak kisah. Baca langgar dinding habis, langgar hukum tajwid habis, langgar makhraj habis semua. Janji khatam. Kalau itu yang dikejar, masya-Allah taala. Itu yang ada sebahagian orang, dia ibarat macam kita hantar kedai kereta, nak baiki kereta. Mekanik buat cincai, bila kita ambil semua, cincai buat kerjanya. Marah tak kita? Marah. Ibarat tu nak khatam juga, asal siap je. Tapi bacaannya tak betul. Maka ni hati-hati. Okey, maka tadarus Al-Quran mesti dilakukan dengan cara yang betul. Yang kedua ialah tentang masalah tadabbur. Ramai yang tidak memahami kalimah tadabbur. Tadabbur ini bukan makna kita faham-faham sendiri Al-Quran, ya. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Al-Quran tidak boleh difahami oleh kita melainkan dengan ilmu. Dengan ilmu alatnya yang cukup untuk kita menafsirkan Al-Quran. Kerana apa? Kerana kalau kita tak ada ilmu, boleh jadi kita membaca terjemahan, bukan tafsir, terjemahan Al-Quran dengan cara yang salah. Dengan cara yang salah. Ini lebih parah lagi.
Kerana Nabi SAW bersabda, man qala fil Qur'ani bighairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang dia berkata tentang Al-Quran, memberi tafsiran pada Al-Quran yang dia tiada ilmu padanya, maka dia telah tempatkan dirinya khusus di dalam api neraka. Ada satu tempat khas bagi dia. Dia sendiri yang tempah tiket untuk masuk dalam api neraka. Kerana dia berani menafsirkan Al-Quran. Hati-hati. Sayyidina Abu Bakar ini Siddiq suatu ketika ditanya oleh sahabat yang lain. Wahai Abu Bakar, ma ma'na qawlihi ta'ala wa fakihatan wa abba. Ma ma'na abba? Maka Sayyidina Abu Bakar, orang yang alim ni. Sayyidina Abu Bakar ni orang yang alim, orang yang bertutur dengan bahasa Arab yang pure, Quraisy, sahabat Nabi daripada kecil. Masya Allah. Orang yang pertama memeluk agama Islam daripada kalangan lelaki, yang berhijrah bersama dengan Rasulullah, menjadi ayah mertua kepada Rasulullah, yang menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang hebat. Tapi bila dia dengar orang tanya dia pendapat, ma ma'ana abba, dia tak tahu. Dia tak tahu. Maka dia kata, ayyu sama'in tudhilluni wa ayyu ardin tuqilluni in aftaitu fil kitabi ma la a'lam. Kata Sayyidina Abu Bakar, insan yang hebat ni, setelah semua para anbiya, sebagaimana firman Allah, wa kullam faddalna 'alal 'alamin. Semua para anbiya ni Allah Taala muliakan berbanding dengan sekalian makhluk yang lain. Setelah para anbiya, siapa manusia paling mulia setelah para nabi? Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar yang paling mulia setelah para nabi, Sayyidina Abu Bakar paling mulia. Wali yang paling afdal adalah Sayyidina Abu Bakar. Itu pun dia rendah diri dan dia tak tahu, dia kata dia tak tahu. Dia kata, langit mana yang nak memayungi aku? Ayyu sama'in tudhilluni wa ayyu ardin tuqilluni, dan bumi mana yang nak menampung jasad aku? In aftaitu fil kitabi ma la a'lam. Jika aku berfatwa pada Al-Quran daripada apa yang aku tidak ketahui. Maka Al-Quran ni kita tak boleh bagi pandangan kita suka-suka hati. Tak boleh. Bahaya. Bahaya. Kerana apa? Kerana kita bukan orang ahlinya. Bahasa Arab pun kita tak tahu. Kita tahu kaifa haluka, alhamdulillah bi khair, ma ismuka, aina taskunu. Itu jelah kita tahu. Kalau itu pengetahuan kita, maka jangan kita berani menafsirkan Al-Quran. Kerana bahaya. Ramai ataupun banyak terjemahan Al-Quran yang kurang tepat, yang tidak kena pada penafsiran yang sebenar oleh para ulama mufassirin. Saya bagi contoh paling mudah. Dalam surah Yasin kita baca. Okay, dalam surah Yasin kita baca. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sebahagian orang dia tidak memahami tentang ayat ini, lalu dia kata Allah Ta'ala bila dia nak cipta sesuatu dia sebut kun. Kun. Bayangkan kita dalam satu detik, bukan satu saat, satu detik. Kalau satu saat tu ada 60 millisecond, kan? 60 millisecond. Every millisecond, satu millisecond, satu detik tu, berapa penciptaan yang telah berlaku? Seluruh alam ni dalam satu detik berapa penciptaan yang berlaku yang Allah Ta'ala ciptakan? Banyak. Jantung kita, jantung saya, jantung orang tu, satu degup tu ciptaan Allah. Satu degup jantung ciptaan Allah. Pergerakan darah, satu gerak ciptaan Allah. 1 cm bergerak ciptaan Allah. Habuk yang bergerak, zarrah, yang kita baca dalam akidah mursyidah, la tataharraku zarratun illa biizni. Tidak bergerak satu zarah pun melainkan Allah yang ciptakannya. Berlaku dengan kehendak Allah, Allah yang ciptakannya. Takkanlah semua every millisecond Tuhan sebut kun. Kerana dia nak cipta semua benda ni. Kun. Tak habis sebut kun. Dan Allah Ta'ala kita dah belajar sifat kalam Allah bukan huruf, bukan suara, bukan bahasa. Kun adalah huruf, adalah suara, adalah bahasa. Maha suci Allah. Bukan itu maknanya dalam Al-Quran. Bila mana Allah Ta'ala berfirman, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kita tak boleh memahami bila Tuhan nak buat sesuatu dia sebut kun. Salah. Totally wrong. 100%. Maknanya apa? Maknanya adalah ibarat bagi betapa mudahnya Allah mencipta
semudah sebutan kun. Bila kita sebut kun, mudah kan? Mudah. Mudah lagi daripada itu Allah Ta'ala cipta. Kerana Allah Ta'ala menciptakan makhluk tanpa berhajat kepada alat, tanpa berhajat kepada sesuatu. Maha suci Allah. Maka semudah sebutan kun Allah Ta'ala cipta. Bukan makna setiap kali Allah cipta, Allah sebut kun, salah. Contoh kita kata, kita ni tak pandai nak alter baju, nak kerat baju, nak jahit balik, semua kan. Tapi kita bawa baju kita ni pergi pada tukang jahit. Bagi pada tukang jahit, tolong baiki baju saya ni, lengan ni panjang sangat, pendekkan semua. Boleh buat ke? Tukang jahit pun kata, kacang je dia kata. Adakah kita faham bila dia kata kacang je tu dengan makna, dia akan jahit baju kita dengan kacang? Atau dia akan bubuh kat baju kita kacang? Tak, kita tak faham macam tu. Kalau kita faham macam tu, salah faham lah kita. Bila disebut kacang je tu, maknanya mudah je tu. Semudah makan kacang. Semudah sebutan kacang je. Semudah makan kacang. Macam makan kacang je. Bukan makna dia jahit baju kita dengan benang kacang ke, dia bubuh kacang kita ke, dia gantikan baju kita dengan kacang. Kalau kita faham je salah. Sama juga bila sebut dalam Al-Quran, idza arada syai'an ayaqul lahu kun fayakun. Maknanya mudah bagi Allah Ta'ala mencipta semudah sebutan kun. Itu maknanya. Jadi banyak lagi ayat Quran. Yang mana kalau kita salah faham, membawa pada salah makna. Kalau salah makna, bawa mudarat pada akidah. Sebab tu disebut oleh Nabi SAW, falyatabawa maq'adahu minan nar. Tafsirannya tu sama ada tafsirannya bertepatan atau tafsirannya tak bertepatan, dua-dua dah tempatkan dia dalam neraka. Cumanya kalau tafsiran dia bertepatan, dia dapat azab tapi tak kekal. Tapi kalau tafsirannya bercanggah dengan usul, ni bahaya. Kerana bila fatwa tanpa ilmu, dia ada dua keadaan. Boleh jadi betul apa dia sebut tu betul. Kalau betul, tapi kerana dia fatwa tanpa ilmu, maka dia dapat dosa. Dosa besar, bukan dosa kecil. Dosa besar. Maka dia dah tempatkan diri dia dalam api neraka. Dia tempatkan diri api neraka, meskipun jika dia diazab takkan kekal, tapi dia dapat tempat dalam api neraka. Yang bahaya yang kedua, dalam fatwa tanpa ilmu. Fatwanya salah, bercanggah dengan ijma'. Bercanggah dengan usul, bercanggah dengan akidah. Dia bukan setakat tempat ini api neraka. Dalam tempat ini api neraka, tempatnya kekal pula tu. Wal'iyadzubillah. Ini yang bahaya sangat. Orang yang bijaksana, orang fikir pasal akhirat dia. Jangan fikir pasal kebasyuran. Bila kita pandai bercakap, pandai motivasi, kita suka untuk berfatwa tanpa ilmu. Suka-suka hati bagi pendapat tentang agama. Adakah badan kita dah ready nak masuk api neraka, tahan api neraka? Wal'iyadzubillah, tak tahan kita api neraka. Ada sebagai orang di fatwa tanpa ilmu, bagi pendapat tanpa ilmu, mentang-mentang orang angkat dia sebagai alim, mentang-mentang orang angkat dia sebagai ulama, orang angkat dia sebagai syekh, orang angkat dia doktor guru, dia bercakap suka hati dia. Wal'iyadzubillah, hati-hati. Maka bila tiba bulan Ramadan, kita perhatikan ada benda yang kita boleh buat daripada amalan-amalan ni. Kalau kita belum selesaikan fardu, kita selesaikan fardu. Kalau kita dah selesai yang fardu, kita nak buat yang sunat, pilih amalan sunat yang bertepatan. Yang sepakat, yang selari kaedah dia tu, nak buat amalan sunat tu, yang selari dengan kemampuan diri kita. Selari dengan kapasiti diri kita. Kita bukan ahli tafsir, jangan pandai-pandai nak tafsir Quran. Itu bukan tadabbur nama dia. Orang yang tadabbur ni bila dia dah belajar tafsir tu, dia ambil tafsir tu, contoh dia ambil tafsir Jalalain, dia ambil tafsir Qurtubi, dia ambil tafsir Ar-Razi, tafsir Al-Baydawi. Dia dah ambil dengan guru. Kemudian dia baca tafsir tu, kerana dia dah ambil dengan berguru, dia baca tafsir tu, dan dia lihat tafsirannya, lalu dia buat tadabbur. Dia buat tadabbur pada tafsiran yang telah diambil dengan talaqi. Itu makna tadabbur. Bukan makna tadabbur ni, dia tak tahu apa, tengok, aku rasa begini. Bertepatan pula dengan politik semasa. Contoh. Bertepatan pula dengan kes Syamsul dengan Ira. Semua isu semasa dia nak ulas. Ini bahaya. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Cukup setakat ni pada malam ni. Moga-moga Allah Ta'ala pelihara kita, diri kita, akidah kita, amalan kita,
Kita pun dengan Ramadan dah semakin hampir. Moga-moga Ramadan yang akan datang ni dapatlah kita dipanjangkan umur oleh Allah untuk mengecapi Ramadan kali ini, dan ialah dengan ilmu yang telah kita pelajari, moga-moga kita dapat untuk bersama-sama buat ibadah sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh syarak, dan kita dapat meraih pahala. Andaikan Ramadan sebelum ini kita terkhilaf, kita mohon ampun pada Allah, dan Ramadan yang akan datang ni kalau kita sempat kecapinya, maka kita buat yang terbaik berdasarkan kepada ilmu, dan kita beramal dengan ilmu tersebut, insya-Allah. Barakallahu fikum. Jazakumullahu ta'ala kulla khair. Allah ta'ala a'lamu ahkam. Aku liqawli hadha, astaghfirullah li walakum, lil mu'minina wal mu'minat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma jahilna wa dhakirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya akramal akramin. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara waghfir lana wa limashayikhina wajzihim 'anna khaira. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu minna wa minkum.